telah pun setahun ditadbir oleh Kerajaan Madani. Dan pada hari ini kami berkongsi kepada anda tentang program setahun bersama Kerajaan Madani bersama dengan Yang Berusaha Tuan Ahmad Jafri Aziz Al-Aisa dan Pengarah Eksekutif Unit Penelasan Lonjakan Prestasi Pacu Pejabat Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Sihat Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, jadi tuan, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan perkara ini, jadi kita nak beri kefahaman kepada para penonton apakah berkaitan dengan Pacu dan apakah fungsi Pacu sebenarnya. Okey. Pertamanya, terima kasih saya ucapkan kepada Irfan dan juga Sofia kerana menjemput pihak RTM khususnya menjemput kami pada pagi ini untuk membicarakan berkenaan Pacu dan juga program setahun bersama Kerajaan Madani ini. Ramai yang tak tahu ataupun tak maklum berkenaan dengan the existence ataupun kewujudan Pacu ni. Pacu ni sebenarnya kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah Performance Acceleration Coordination Unit ataupun dalam bahasa Melayunya adalah Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi. So, struktur tadbir urusnya diletakkan di bawah Pejabat Perdana Menteri. Kalau boleh saya ulas sedikit berkenaan fungsi-fungsi utama Pacu ni. Yang pertamanya, kami adalah sebuah agensi yang bertanggungjawab untuk menyelaras, memantau dan melapor inisiatif-inisiatif di bawah agenda Malaysia Madani. Meaning to say, atau kami juga bertanggungjawab untuk memberikan kefahaman berkenaan dengan kerangka Malaysia Madani ini kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kepada rakyat dan juga termasuk kepada penjawat awam, khususnya mereka-mereka yang berada di kementerian-kementerian, kerana yang paling penting sekarang ini pada masa ini kerangka Malaysia Madani itu seperti yang kita tahu ada 6 teras kan, teras utama, nilai teras utama yang itu perlu diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan inisiatif oleh kerajaan. Selain daripada itu, fungsi yang kedua, fungsi utama Pacu adalah menjadi ahli jawatankuasa ataupun kita ni sebagai sekretariat utama untuk jawatankuasa STAR. STAR ni dia stands for Special Task Force on Agency Reform ataupun dalam bahasa Melayunya adalah Jawatankuasa Khas Reformasi Agensi. Yang ini dipengerusikan oleh Yang Bahagia Tan Sri KSN sendirilah, Ketua Setiausaha Negara. Dan apa yang dilakukan dalam jawatankuasa ini? Basically apa yang dilakukan adalah pelaksanaan ataupun memantau projek-projek khusus yang telah dikenal pasti untuk dipercepatkan ataupun ditambah baik. Misal kata kita ada beberapa projek yang mungkin Sofia dan Irfan pernah dengar sebelum ni berkenaan dengan sekolah daif, mempercepatkan perbaikan sekolah daif, klinik daif. Jualan agro madani juga merupakan produk jawatankuasa STAR ni juga. Dan peluasan gerai madani juga diberi keutamaan dalam salah satu projek di bawah jawatankuasa STAR. Dan yang ketiga, panjanglah pula Sofia. Tak apa. Silakan. Tentang Pacu. Yang ketiga, fungsi utamanya adalah kita juga memantau program-program Bitara Madani. Program Bitara Madani adalah program flagship yang dilaksanakan di kementerian-kementerian dan kita bertanggungjawab untuk membuat pemantauan dari semasa ke semasa. Dan Pacu perlu melaporkan kepada pengurusan tertinggi kerajaan. Ini termasuk Yang Bahagia Tan Sri KSN dan juga Yang Amat Mohamad Perdana Menteri sendiri. So itu sedikit snapshot berkenaan dengan Pacu itu sendiri. Baik, yang saya faham sekarang ni Tuan, Pacu merupakan satu pembongtara kepada masyarakat untuk memahami matlamat oleh Kerajaan Madani sendiri. Betul Sofi? Betul Tuan? Betul. Jelas. Betul. Maksudnya sebab jelas. Perkara berkenaan dengan Malaysia Madani ini perlu difahami dan dihayati oleh semua rakyat. Apatah lagi kalau kita nak katakan dalam konteks penjawat awam, itu sudah semesti adalah satu yang mandatory lah, supaya segala tindakan kerajaan itu adalah berasaskan kepada kerangka dasar semasa, iaitu Malaysia Madani itu sendiri sekarang ini lah. Baik, okey. Kalau kita nak memahami tentang sambutan setahun bersama Kerajaan Madani, apa antara peranan Pacu dalam projek ini? Okey, peranan Pacu dalam program setahun bersama Kerajaan Madani, kami merupakan sekretariat utama bersama dengan MPC ataupun Malaysia Productivity Corporation, Perbadanan Produktiviti Negara. Sebelum tu, Irfan, kalau saya boleh pergi objektif dia tu. Sebab kita nak tahu pasal objektif kenapa penganjuran program setahun bersama Kerajaan Madani ini. Yang pertama adalah objektifnya adalah untuk menyebar luas dan mempromosikan dasar-dasar dan inisiatif kerajaan. Yang ini sangat penting. Ya, betul. Kalau selama setahun ni kita ada banyak inisiatif, kita ada banyak program, tetapi tak berjaya disampaikan kepada rakyat, maka ianya satu kerugian. Betul. Dalam media kita tahu ada gangguan dan sebagainya. Jadi
platform program Setahun Bersama Kerajaan Madani ini merupakan satu platform yang baik untuk kita perkasakan komunikasi berkenaan dengan inisiatif-inisiatif kerajaan kepada rakyat. Ia juga boleh menjadi platform untuk maklum balas. Jadi kerajaan terima maklum balas berkenaan inisiatif yang berkenaan itu, kita tanya balik kepada rakyat. Adakah betul ataupun tidak? Adakah perlu penambahbaikan dan sebagainya? Itu objektif yang pertama. Ya. Yang keduanya, selepas kita dah berjaya sebar luas dan promosikan dasar-dasar semasa dan inisiatif baru, maka rakyat akan faham berkenaan dengan hala tuju dan matlamat kerajaan. Ya, bila kita dah faham dasar, dah faham inisiatif, baru kita tahu hala tuju kerajaan di mana. Betul. Jadi setelah kedua-dua objektif ni kita capai, kita dah sebar luas, kita dah cuba, kita berjaya promosikan inisiatif kerajaan, rakyat faham berkenaan hala tuju kerajaan. Seterusnya, yang paling penting, objektif yang ketiga adalah menambahkan keyakinan kepada rakyat. Ya. Menambah, jadi rakyat akan lebih yakin dengan hala tuju kerajaan. Dan ini adalah kalau kita boleh lihat dalam konteks pelaporan pencapaian secara berkala, kita, sebab tu program tu dia setahun. Jadi selepas setahun kita cuba paparkan kepada umum berkenaan dengan inilah inisiatif yang telah dilaksanakan oleh kerajaan sepanjang setahun, dan pelaporan secara berkala ini diharap akan dapat meningkatkan keyakinan rakyat kepada kerajaan. Sofia dan Irfan. Ya, itu dia. Okey, dan seterusnya kita beralih kepada peranan ataupun mengapa tujuan ianya diadakan peranan pacu dalam pelaksanaan program setahun bersama Kerajaan Madani ini. Okey. Peranan macam saya kata tadi Irfan, kami sebagai sekretariat utama bersama dengan MPC. So kalau boleh saya jelaskan sedikit berkaitan peranan kita dalam program ini. Jadi kita akan menyelaraskan program ini secara keseluruhan bersama semua kementerian dan agensi yang terlibat. Dan program ini kalau boleh saya bagi detail sikit. Kita pergi detail sikit berkenaan dengan program ini. Program ini akan diadakan pada 8 hingga 10 Disember. Bulan hadapan. Bulan hadapan lah. Dah dekat di mana? Di Pekarangan Stadium Nasional Bukit Jalil, dan highlightnya ataupun kemuncaknya adalah pada 10 hari bulan pada 3 petang, di mana kita ada majlis perasmian penutupan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada ketika itulah. So itu orang kata detail of the program lah yang saya boleh sampaikan. Okey, dan selain daripada itu, apa lagi antara manfaat yang akan diterima oleh rakyat ataupun masyarakat Madani sendiri yang datang ke program tersebut? Okey, manfaat tu saya boleh katakan banyak sangat, insya-Allah. Sebab kita telah bagikan kita punya program ini kepada 3 komponen. Yang pertama adalah showcase inisiatif-inisiatif kerajaan. Yang keduanya adalah perkhidmatan touchpoint rakyat. Akan ada banyak perkhidmatan-perkhidmatan yang saya akan jelaskan selepas ini nanti. Dan yang ketiga adalah inisiatif kesejahteraan rakyat. Dalam konteks showcase inisiatif ni, kita akan banyak pencapaian, paparan pencapaian dan inisiatif kerajaan dalam bentuk reruai ataupun booth pada ketika itu. Dan di booth juga, di reruai itu kita juga akan ada perkhidmatan-perkhidmatan oleh kementerian-kementerian agensi. Kalau boleh saya pergi spesifik sikit berkenaan aktiviti-aktiviti yang agak menarik pada ketika itu. Pertamanya dalam ruang lingkup fungsi-fungsi kementerian yang mungkin akan diadakan sesi libat urus kementerian berkaitan dengan dasar dan fungsi utama kerajaan tu atau kementerian tu. Pertamanya kita ada advokasi anti gangguan seksual, yang ini oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dan kemudian kita ada TED Talk oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri pada hari Jumaat itu. Dan seterusnya kita ada perkongsian mengenai New Industrial Master Plan ataupun NIMP, yang mana semasa sesi perkongsian ini akan ada pelancaran skim galakan penggunaan motosikal elektrik oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul sendiri. Dan kita ada juga sembang santai ekonomi oleh Yang Berhormat Rafizi Ramli sendiri, yang akan menyentuh perkara berkenaan dengan ekonomi. Dan dalam sesi itu sendiri juga akan ada 5 orang CEO atau ketua pegawai eksekutif daripada syarikat korporat yang akan membicarakan berkenaan dengan ekonomi. Mungkin kita ada yang ini nampak dry sikit, tapi yang ini saya rasa penting kerana ianya memaparkan bahawa kerajaan serius untuk membicarakan berkenaan dasar-dasar semasa. Dan sesi libat urus ni juga penting untuk kita dapatkan maklum balas daripada rakyat sendiri. Selain daripada itu, ada juga beberapa program daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar yang ini berkenaan dengan keselamatan
stesen mengecas kenderaan elektrik dan juga pemberian e-rebate kepada pengguna untuk pembelian peralatan elektrik cekap tenaga berlabel 4 atau 5 bintang. Saya ingat kita pernah come across ni, pernah tengok kat kedai elektrik kan. Tapi ada e-rebate. Mungkin akan dijelaskan berkenaan e-rebate pada sesi itu. Dan kita ada persembahan interaktif teknologi dan drone dan robot oleh Mosti. Dan sesi santai, dipanggil sesi kopi. Sebelum ni selalu panggil sesi teh tarik kan. Tapi dia panggil sesi kopi yang berhormat Menteri Belia dan Sukan dan atlet. Jadi kepada orang ramai yang nak jumpa dengan atlet, bolehlah datang pada hari Jumaat tu. Akan ada sesi yang berhormat Menteri Belia Sukan dan juga atlet. Wow, menarik. Kalau kita tengok tadi kan apa yang dikongsikan oleh Tuan sendiri memang perkongsian yang sangat menyeluruh lah. Ada aspek sukan, ekonomi, politik dan sebagainya. Dan itu satu perkara yang sangat kita tunggu-tunggukan nanti pada 8 hingga 10 Disember. Dan kalau kita nak bicara tentang kerjasama strategik, boleh kongsikan mungkin kita ada buat kerjasama dengan pihak swasta juga, Tuan? Okey. Kita juga ada aktiviti-aktiviti lain yang mana macam Irfan cakap tadi, kerjasama strategik dengan agensi swasta dan sebagainya. Misalnya kata contoh, kita ada Karnival Kerjaya yang dianjurkan oleh Khazanah. Di bawah Khazanah banyak syarikat-syarikat JLC yang akan menawarkan pekerjaan. Yang ini kita bekerjasama juga dengan Pekeso dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam. Ini Karnival Kerjaya. Selain daripada itu, dalam konteks Karnival Kerjaya ini juga kita ada lebih kurang 70 syarikat yang akan menawarkan pekerjaan pada hari tersebut. Ini syarikat korporat swasta lah. Selain daripada itu, kalau boleh saya cerita sikit berkenaan dengan perkhidmatan. Ini merupakan kita punya fokus juga untuk program setahun nanti. Perkhidmatan-perkhidmatan yang ada, seperti yang kita sedia maklum, kerajaan begitu serius untuk tangani kemiskinan tegar. Jadi ada dibuka kaunter untuk pendaftaran bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga pendaftaran bantuan di bawah sistem e-Kasih oleh unit penyelarasan pelaksanaan. Kita ada juga penawaran rumah mampu milik oleh Prima. Irfan dengan Sofia boleh datanglah untuk tengok rumah. Mungkin nak beli lagi satu. And then sesi advokasi skim perubatan madani juga akan diadakan. Padanan perniagaan, advokasi oleh JPJ berkenaan keselamatan jalan raya penunggang motosikal. 1,000 topi keledar, helmet akan diberikan secara percuma. Itu. Jadi boleh datang bawa helmet yang lama ataupun tak bawa helmet pun dapat juga helmet baru. So advokasi by JPJ. Kita ada juga pemeriksaan rawatan gigi percuma, kesihatan percuma, pemeriksaan mata percuma yang ini oleh KKM dan juga KPT lah, KPKT. Dan selain daripada itu, ada juga daripada Kementerian Wanita saringan kanser reproduktif dan juga program saringan subsidi ujian memogram. Ini secara percuma. So ini semua di semasa program itu berlangsung lah. So itu dalam konteks perkhidmatan. Dan kita ada juga satu komponen yang saya mention tadi ataupun saya jelaskan tadi adalah inisiatif kesejahteraan rakyat. Yang ini kita namakan sebagai jualan Mega Madani. Kita ada jualan Mega Madani. Mungkin Sofia interested. Ya, betul. Okey, diskaunnya adalah sehingga 30%. Kita ada jualan Rahmah, yang ini barangan keperluan harian, barangan kering yang akan disertai oleh pasar raya termuka, Maidin, Aeon, Lotus dan Aeon Big. Dan kita ada jualan Agro Madani juga yang menawarkan ayam segar, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang ini oleh Fama, LKM dan juga LPP. Selain daripada itu, jualan madani koperasi juga yang disertai oleh pelbagai koperasi lah yang menjual barang-barang keperluan juga. Dan yang terakhir sekali adalah jualan usahawan madani di mana kita ada 183 usahawan yang akan menyertai dalam perniagaannya berasaskan pertanian, kraftangan, kesihatan dan juga hospitality. So itu secara ringkas rangkuman berkenaan apa yang akan berlaku pada program setahun bersama Kerajaan Madani. Sebenarnya banyak lagi, tapi itu adalah mungkin yang boleh saya ketengahkan pada pagi inilah, Sofia dan Irfan. Baik, itu antara yang di-highlight lah untuk 8 hingga 10 Disember nanti. Dan antara yang menarik juga akan ada cabutan bertuah, Tuan. Ya. Itu merupakan daya tarik utama. Itu memang daya. Kita ni kalau dengan cabutan bertuah ni kan semangat nak pergi kan. Kalau yang bertuah lah selalunya. Cabutan bertuah tu untuk kita menarik ramai orang berkunjung kan, supaya lagi ramai rakyat datang, lagi ramai yang boleh. Apa antara hadiah-hadiahnya tu? Hadiah ni agak besar lah, agak menarik lah. So kita ada setiap hari hadiah-hadiah yang sangat menarik, dan hadiah pertama
adalah sangat-sangat menarik dah. Tapi buat masa ni kita rahsiakan terlebih dahulu lah. Kena rahsiakan pula. Kita rahsiakan dulu lah, kena datang. Tapi memang saya boleh katakan sangat-sangat menarik lah. Sangat-sangat menarik. Sangat-sangat menarik. Bagi hint sikit lah tentang apa hadiah. Dia ada kena mengena dengan Prima tadi. Itu hint dia lah. Okey, dapat sikit. Wah, itu antara daya tarikan lah, selain daripada program yang cukup memberi manfaat kepada semua. Maksudnya kita memahami apakah yang ingin disampaikan oleh masyarakat kerajaan perpaduan, kerajaan Madani sendiri. Dan selain daripada itu banyak aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan bersama dengan keluarga kan. Jadi kita sebagai pengunjung yang tidak tahu juga antara kemudahan yang diberikan sepanjang program itu berlangsung nanti. Okey, kita ada shuttle bus sebab kita jangkakan akan ada 100,000 orang pengunjung. Jadi kita nasihatkan kepada orang ramai sekitar Lembah Kerang dan di negeri Selangor khususnya untuk ramai-ramai datang, dan kita nasihat mereka untuk menaiki pengangkutan awam lah seperti biasalah Irfan dan Sofia. Dan kita ada juga shuttle bus yang kita sediakan secara percuma daripada Indah Parade, Pavilion Bukit Jalil, daripada agensi Meranti dan juga daripada Astro lah. So itu antara kemudahan-kemudahan yang kita sediakan lah. Bermula jam berapa tu Tuan kita gunakan pengangkutan tersebut? Pengangkutan tu daripada pukul 8 lah, daripada pukul 8 pagi. Sebab program kita bermula daripada, kalau hari Jumaat daripada pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Hari Sabtu daripada pukul 9 pagi sampai 10 malam. Hari Ahad daripada pukul 9 pagi sampai ke pukul 6 petang. Wow, okey. Jadi banyak panjang masa. Irfan nanti boleh hadirkan. Boleh. Kita nak nampakkan cabutan bertuah yang pertama tadi. Wow. Ada target kita. Kena ada target. InsyaAllah nanti tuan kita jumpa 8 Disember nanti insyaAllah. Dan sedikit kata-kata akhir kepada para penonton untuk hadirkan diri. Program ini akan memberi manfaat kepada seluruh keluarga sebenarnya. Juga masyarakat. Saya menjemput semua rakyat di sekitar Lembah Kelang, khususnya di negeri Selangor, untuk sama-sama dengan Kerajaan Madani untuk kita lihat sendiri apakah inisiatif ataupun pencapaian program-program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Dan kita juga akan ada sesi penjelasan dan juga rakyat boleh memberikan maklum balas berkenaan dengan inisiatif kerajaan. Dan daripada semasa ke semasa, program-program kerajaan ini akan sentiasa ditambah baik, dan ini adalah satu program ataupun satu opportunity ataupun peluang untuk rakyat bersama-sama dengan kementerian dan agensi untuk mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang saya sebutkan tadi. So itu sajalah. Ya, Tuan. Di bawah bumbung pacu ini mungkin boleh kongsikan sekat ini persediaan bagaimana? Okey, persediaannya sudah hampir saya boleh katakan 70% lah, sebab kita pun dah dekat kan, 8 hingga 10 Disember. Cuma sekarang ni sedikit penyelarasan akhir dengan kementerian dan agensi yang sedang dilaksanakan. InsyaAllah sama-sama kita doakan supaya ini dapat berjalan dengan lancar. Sofia dan Irfan. InsyaAllah. Dan perancangan akan datang ialah selepas berlangsungnya program setahun Kerajaan Madani ini. Apalagi antara pengisian-pengisian lain yang mungkin akan diadakan oleh Pacu sendiri untuk memastikan mesej ini terus disampaikan kepada masyarakat. Di pihak Pacu sebenarnya kita ada satu lagi tanggungjawab bermula hujung tahun ni, yang mana kita sedang mempersiapkan diri untuk memantau program-program kerajaan ataupun program-program kementerian dan agensi untuk tahun hadapan. Jadi pada 22 dan 23 November ini, minggu ni, kita ada satu lab dengan semua kementerian-kementerian untuk kita memberi sedikit advokasi berkenaan dengan penjajaran konsep Malaysia Madani ini dengan tindakan ataupun program kementerian dan agensi untuk tahun hadapan. Kerana bermula tahun hadapan juga kita akan memantau secara terperinci program-program ini bagi memastikan supaya output dan outcome-nya dapat dicapai dengan lebih berkesan pada tahun hadapan. Baik, Tuan, untuk kita bergerak ke program setahun bersama Kerajaan Madani, penting untuk kita sebagai masyarakat Malaysia sendiri yang sekarang ini untuk kita memahami tentang nilai teras Kerajaan Madani. Mungkin boleh kongsikan sikit apa yang perlu kita hayati? Okey. Yang paling penting kita tahu bahawa hasratnya untuk melihat negara kita ini maju dan makmur dari segi kebendaan, ekonomi dan juga spiritual. Itu perlu kita faham. Dan 6 nilai trust itu yang paling penting, bahawa rakyat perlu faham bahawa semua tindakan kerajaan perlu berasaskan nilai trust ini. Misal kata contoh daya cipta, Kementerian Ekonomi dan juga mesti berdasarkan kepada nilai trust daya cipta, maka diwujudkan program Inovaton, misal kata contoh. Dan ihsan, jualan rahmah, misal kata jualan agro madani. So ianya mesti dah berasaskan kepada nilai-nilai trust ini. Jadi di pihak kerajaan sememangnya berharap agar nilai-nilai ini difahami dan dihayati, dan itu yang cuba diterjemahkan dalam program dan inisiatif kerajaan.
dari semasa ke semasa. Ya, itu dia. Baik. Jadi jangan lupa untuk hadirkan diri anda di Stadium Bukit Jalil nanti ya, pada 8 hingga 10 Disember nanti. InsyaAllah kita akan bersua kembali bersama dengan Sofia dan juga Tuan Jeffrey sendiri. InsyaAllah kita jumpa 8 hari bulan tu. Lepas memenangi cabutan bertuah tu. Amin. Akan jadi milik kita semua, insyaAllah. Kami ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Ahmad Jeffrey Aziz Alizadan, Pengarah Eksekutif Unit Penerasan Lonjakan Prestasi PACU, menjabat Perdana Menteri untuk perkongsian program setahun bersama Kerajaan Madani. Dan kita sekarang ini, Sofia, akan bertiba seketika. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia selepas ini. Panduan keselamatan elektrik ketika banjir. Jangan guna peralatan elektrik ketika banjir. Pastikan suis utama ditutup. Jangan sentuh peralatan atau kabel elektrik. Simpan peralatan elektrik di tempat selamat. Jangan sentuh tiang elektrik. Elak kawasan yang mempunyai talian elektrik semasa bergerak dalam banjir. Periksa dan uji peralatan elektrik bersama kontraktor elektrik sebelum digunakan semula selepas banjir. Hubungi Tenaga Nasional Berhad di talian 15454 bagi bantuan berkait elektrik.